Okey. Jadi dekat sini untuk nota yang kamu boleh tulis, yang pertama adalah daya graviti. F sama dengan G M besar M kecil bahagi R kuasa 2. Lepas tu daya memusat F sama dengan M kecil V kuasa 2 bahagi R. So bila kita combine dua ni dapatlah formula akhir laju linear satelit adalah V sama dengan GM bahagi R. Punca kuasa 2. V sama dengan GM bagi R. Kalau kita check balik sama tak? Betul lah. V sama dengan punca kuasa 2 GM bahagi R. So ingat formula yang hijau ni laju linear satelit datang daripada gabungan daya graviti dan daya memusat. Kita cuba lihat contoh 9. Sebuah satelit mengorbit permukaan bumi pada ketinggian 20,000 km di atas permukaan bumi. Jejari bumi 6.37/10^6. Hitung laju linear satelit tersebut. So kita pakai dia formula tadi. V sama dengan GM bahagi R punca kuasa 2. So dekat sini kita kena hati-hati sebab dia dah bagi satelit tu mengorbit pada ketinggian 20,000 km. Jadi kita kena kira R kecil dulu. R kecil sama dengan R besar tambah H. R besar jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan tinggi satelit. 20,000 darab 10 kuasa 3 kilometer. Nampak kena tukar kepada meter tu. Jadi 20,000 salin dia 20,000 kilo darab 10 kuasa 3. So kira dululah R. R kecil. 6.37 10 kuasa 6. Tambah 20,000 10 kuasa 3. So kita dapatlah 2.637 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 kuasa 7 meter. So kita dapat unit SI meter. So baru gantikan. Laju linear satelit sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Itu pemalar kegravitian. Darab dengan M, jisim bumi. 5.97 darab 10 kuasa 24. Bahagi dengan jejari ataupun jarak. Jejari orbit satelit tu 2.637 darab 10 kuasa 7. Semua ni punca kuasa 2. Semua dia punca kuasa 2. So kira lah dapat jawapan. Dia punya laju linear dia. 6.67 darab 11. Darab 2.637 10 kuasa 7. Punca kuasa 2 answer dapat 3885. 3885.9 kita boleh diambil 3886 meter per saat. So disebabkan dia laju linear, unit dia adalah unit laju lah. MS negatif 1 meter per saat. Sebab tu tadi kena tukar dia punya ni dulu. Dia cari orbit tu. Sekarang kita tengok ni pula. Sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian 23,500 km. Jejari bumi 6.37 10 kuasa 6 meter. Hitung laju linear satelit tersebut. Ni sama macam tadi. Kena cari dulu jejari orbit satelit tu. Iaitu R sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6
tambah dengan tinggi satelit tu. 23,500 darab 10 kuasa 3. Okey, tambah itu. Okey, tambah 23,500. Okey, jadi kita dapat 2.987 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 10 kuasa 7 meter. Okey, jadi laju linear satelit V sama dengan GM bahagi R punca kuasa 2. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan M 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan R 2.987 darab 10 kuasa 7. Okey, punca kuasa 2 semua sekali. Okey, 5.97 jadi 24 bahagi 2.98 7. Okey, yang ni dapat 3651. Okey, 3651.17. Okey, meter per saat. Okey, kalau kita banding dengan tadi tak jauh beza lah. Yang tadi 3886 kan. Ini 36. So kat sini kita boleh nampak kalau tinggi satelit tu 20,000. Okey, laju linear dia 3886. Okey, kalau tinggi satelit tu 23,000. Okey, 23,000 dia jadi lebih perlahan 3651. Okey, nampak 3651 lagi perlahan daripada 3886. So kat sini kita tahulah kalau satelit tu tinggi dia lagi besar, lagi jauh daripada permukaan bumi, laju linear dia jadi lebih rendah. Kalau dia dekat dengan permukaan bumi, laju linear dia lebih tinggi. Okey, itulah itu relation antara V dengan R. Okey, kita tengok yang 10 ni pula. Okey, kapal angkasa mengorbit bumi pada kelajuan linear 7676 meter per saat. Okey, laju ni 7676. So maksudnya dia lagi dekat daripada nilai dia daripada permukaan bumi kurang daripada 23,000 lah. Okey, sebab laju linear dia 7676 kan. Okey, kirakan ketinggian kapal angkasa di atas permukaan bumi. Kita nak tinggi kapal angkasa tu berapa? Okey, jadi dekat sini dia dah bagi tu, dia bagi lajunya, formula kita sama masih sama. V sama dengan GM bahagi R punca kuasa 2 kan. Okey, jadi kita nak tinggi kapal angkasa tu, kedudukan kapal angkasa di permukaan bumi tu. So jadi dia macam ni lah. Okey, ni bumi. Okey, kapal angkasa tu duduk sini. So kita tahu daripada pusat bumi sehingga kapal angkasa itu adalah R kecil. Itu adalah R kecil. So ini R tambah dengan H. Okey, so jadi permukaan bumi, daripada pusat bumi sehingga satelit tu adalah ni. R kecil ni So kita kena cari R kecil dulu lah. Tolak dengan jari bumi baru dapat nilai H. Okey, yang kita nak adalah H. Okey, kita ubah suai dulu formula ni. Pindahkan punca kuasa 2. So kita dapat V kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Okey, kita nak R kan. Kita tukar tempat je lah dengan V. R sama dengan
GM bahagi V kuasa 2. So kita ganti je. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan M 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan laju linear satelit tu 7676 meter per saat kuasa 2 V kuasa 2 so dapatlah nilai R. Dapat nilai R. Okey, kira dulu. 6.67 negatif 11 darab dengan 5.97 10 kuasa 24 bahagi 7676 kuasa 2. Okey, jadi dekat sini kita dapat 6,758,000 meter kan. Okey, tukar dia untuk PY. Okey, kita ambil 6.758 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, itu adalah nilai R kecil tu, iaitu jejari bumi tambah tinggi satelit. Okey, jadi untuk nak kira nilai H, okey, jadi R kecil tolak dengan jejari bumi. Okey, R kecil tolak dengan jejari bumi, dapatlah nilai H. Okey, 6.758 darab 10 kuasa 6. Okey, tolak dengan jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6. Dapat nilai H berapa? 6.758 10 kuasa 6 tolak dengan 6.37 10 kuasa 6 juga. Okey, jadi kita dapat okey, 388,000 meter. Ataupun 388 kilometer. Jadi maksudnya satelit kapal angkasa tu, okey. Soalan ni dia guna kapal angkasa pula. Kapal angkasa tu berada 388 kilometer dari permukaan bumi. Okey, so H tu 388 kilometer. Macam tu je lah. That's why lah laju linear kalau kita tengok dia punya kapal angkasa ni besar kan, 7676. Okey, sebab dia dekat dengan permukaan bumi 388,000 meter ataupun 388 kilometer. Kalau nak banding dengan satelit dekat atas ni 23,000 kan. Sebab tu laju linear dia rendah je 3,600. Okey, boleh lah macam tu. Okey. So satu lagi soalan. Okey, Sputnik 1 mengorbit bumi pada laju linear 29,000 kilometer sejam. Okey, kat sini cikgu dah pernah buat dah soalan ni. Okey, kita ada masalah sikit pada nilai ni sebenarnya. Okey, sebab kalau kat sini sebenarnya dia nak ajar kita cara nak tukar unit lah, kilometer per jam kepada meter per saat kan. Okey, tak apa. Kita tengok dulu soalan dia nak berapa tinggi Sputnik di atas permukaan bumi. Sama je lah macam soalan kapal angkasa tadi kelas sama sahaja. Kamu tukar formula asal tu jadikan R perkara rumus. So dah dapat R tu tolak jejari bumi, dapatlah tinggi Sputnik tu, satelit Sputnik tu berapa daripada permukaan bumi sama dia macam tu. Okey, cuma dekat sini, okey, tak apa, kita cuba tukar dulu. Laju linear tu 29,000 kilometer per hour. Okey, kilometer per hour kita tukar kepada meter per saat. Okey, yang ni kita pakai calculator di kelas. Okey, converter Kamu tengok dekat belakang casing kamu, kalau kamu pakai 570 ms. Okey, kalau kamu pakai FX satelit pula. Casio FX 570 ms. Okey, jadi kamu tengok dekat casing tu unit conversion. Okey, unit conversion kamu cari kilometer per hour to meter per second. Dia berada pada kod nombor 19. Dia punya kod dia ataupun unit conversion dia nombor 19. Kilometer per hour to meter per second. Dapat
Rasanya semua Casio kod dia sama. Kalau kamu pakai model Casio, memang kod dia untuk tukar kilometer per hour ke kilometer second adalah 19. Jadi kamu tekan dia 29,000 dekat kalkulator, 29,000. Okey, nak masukkan kod 19 tu kamu tekan shift conversion. Tekan shift, tekan CONV. CONV tu bawah on bawah button on tu ada CONV. Okay. So make sure dekat calculator tu keluar CONV, ada 2 tempat kosong, masukkan 19. So dekat screen kamu dah keluar 29,000 kilometer per hour 2 meter per second. Tekan dia sama dengan, dapatlah jawapan. Okay, 8055. Okay, 8055.55 meter per second. Itulah unit. Okay, ni cara nak tukar unit kilometer per hour to meter per second. Guna je kod 19. Okay, kalau kamu dapat meter per second to kilometer per hour, kod dia adalah 20. Okay, so banyaklah kalkulator kita ni boleh pakai. Dia banyak lagi boleh guna masa masuk nanti ni tajuk fizik kuantum. Fizik kuantum banyak lagi pakai dekat belakang ni. Okay. Okay, boleh 8055. Okay, cikgu dah pernah buat dah sebelum ni. Bila kita guna laju linear 8055 meter per second ni, kita dapati satelit tu dia jadi negatif. Dia punya tinggi dia jadi negatif. Kan, kalau daripada nilai tu kita boleh buat rumusan bahawa satelit tu mengorbit dalam bumi. Yang mana benda tu tak logik lah kan. Mana boleh satelit mengorbit dalam bumi kan. Kan dia nak langgar apa? Dia nak langgar isi bumi pula kan. Jadi nilai 8055 ni adalah tak logik untuk dapatkan jawapan tinggi satelit yang ada jarak daripada permukaan bumi. Okey, daripada apa dua yang kita dah buat sebelum ni, nampak contoh. Okey, kalau ada yang tak sure, tak faham yang ni lah maksudnya maksud cikgu. Okey, ni bumi. Okey, ni bumi lah. Okey, ni pusat bumi. Okey, dengan 8055 ni cikgu dah buat pengiraan banyak kali dah. Kita dapati satelit tu dia mengorbit dalam bumi. Satelit tu duduk kat sini. Kan dia orbit bumi kat sini. So benda tu memang tak masuk akal lah. Okey, daripada nilai kita kira pun sebenarnya benda ni dah nampak dah sebenarnya Okey. Kalau dia 23,000 kilometer, laju linear dia 3651. Kecil kan 3651. Kalau kita compare dengan 8055, 8055 ni memang laju. Jadi kita dah faham tadi, bila laju linear satelit tinggi, maksudnya satelit tu dekat dengan permukaan bumi. Okey, contoh yang kita baru buat tadi pun, kita dah dapat kalau laju linear 7676, okey, laju linear 7676, tinggi dia daripada permukaan bumi 388 km je. Maksudnya tak jauh sangat lah 388 ni. Okey. Jadi kalau mana-mana satelit yang bergerak lagi laju daripada 7676, contohnya 8055 kan. So memang dari segi pengiraan memang betul lah kita dapat H tu negatif. Iaitu secara gambar rajahnya kita dapat satelit tu mengorbit dalam perut bumi. Yang mana benda tu memang memang salah, totally wrong lah kan, sebab bila nak bergerak dalam bumi macam mana, takkan dia nak langgar semua tanah tu kan. So maksudnya 8055 ni adalah tak logik untuk soalan ni. Okay. Tapi kat sini tak apalah, kita dapat tahu bahawa cara nak tukar unit dengan cepat adalah guna calculator, guna conversion 19 Okay, jadi untuk buat jawapan kita lebih logik ni, kita tak ambil 8055 ni, kita ambil lebih kurang macam ni je. Kita ambil berapa? 7,700 lah. Okay, 7676. So kita tukar ini 7,700 So kat sini kita buat laju linear dia 7,700. Okay, meter per second So ini maksudnya yang kita tukar sendiri lah. Okay, baru jawapan kita logik. Okay, so kita pakai formula tadi. Okay, iaitu R sama dengan GM bahagi V kuasa 2 Okay, R sama dengan GM bahagi V kuasa 2. Okay, kira 6.67.
6.67 darab 10 negatif 11. Okey, darab dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, bahagi laju linear kita ambil yang ni 7700 kuasa 2 . Okey, cuba kita kira dapat berapa. Tadi berapa? 7676 kan? Okey. Hopefully dia tak dapat negatif lah, tak apa, kita cuba dulu 7676. Okey, tak apa. Okey, cuba kira ini dapat berapa? 6.67 negatif 11 darab dengan 5.7 I24 bahagi 7700 kuasa 2. Okey, so ini kita dapat 6.716 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. So itu adalah orbit satelit tu. Okey, jadi dia punya tinggi dia daripada permukaan bumi adalah R tolak H. Terbalik. Okey, R kecil tolak dengan R besar. 6.716 darab 10 kuasa 6 tolak dengan 6.67 darab 10. Dia jari bumi berapa tadi? 6.37 10 kuasa 6. Hmm. 6.716 10 kuasa 6 tolak dengan 6.37 10 kuasa 6 juga. Jadi dapat 336,000 meter ataupun 336 kilometer. Okey, kalau kita tengok tadi. Okey, dia lagi dekat lah. Okey, kalau yang kapal angkasa tadi laju linear 7676. Okey, laju linear 7676, dia punya tinggi dia 388 km. Okey, kalau yang kita ubah Y tadi, kita buat 7700. Laju sikit je daripada 7676. So dia punya tinggi satelit tu dari permukaan bumi 336. So maksudnya dia lagi kurang lah, lagi dekat lah dengan permukaan bumi kan, compare dengan 388 tadi tu. Okey, that's why cikgu cakap tadi, kalau kita still pakai 8055, maksudnya nilai H yang kita akan dapat adalah negatif. Okey, iaitu nilai R tadi tu, R kecil tu lagi kecil daripada R besar. Okey, so itulah.